Selamat pagi kepada Encik Ahmad Fauzi bin Ahmad Kamar. Nama saya ialah Ruben Melaki Pratap. Nombor matris saya ialah 06-2F 20F1044. Okey, Selvin. Nama saya Mitra Nanan Laki Sivakumar. Nombor matrik saya 06DM20F1016. Nama saya Sherwin, anak lelaki Murugan. Nombor matris saya ialah 06DEM20F1032. Saya juga dari DEM 4A. Hari ini kita nak bincang tentang apa itu semiconductor. So, semiconductor adalah bahan fizikal yang direka untuk mengurus dan mengendalikan arus dalam peranti elektrik, elektronik dan peralatan. Ia tidak membenarkan arus elektrik yang mengalir secara bebas dan tidak mengusir sepenuhnya. Dan juga semiconductor ada di antara konduktor dan penebat dan biasanya digunakan dalam pembangunan chip elektronik, komponen dan peranti perkomputeran. Ia biasanya dicipta menggunakan silikon, germanium atau elemen tulen lain. Selain itu, ciri-ciri semiconductor. So, ciri-ciri perintah tetap adalah penarafan suhu, rintangan terma, pekalian voltan. Transistor punya adalah, transistor ialah asas yang mewakili hubungan antara arus elektrik dan voltan elektrik dita. Terdapat 3 jenis lengkung ciri transistor berdasarkan konfigurasi dita. Selain itu, diode. Ciri-ciri diode ialah, diode hanyalah persimpangan PN atau aplikasinya meluas dalam dita elektronik, penurunan voltan hadapan. Selain itu switch terkawal. Switch tidak terkawal ialah switch yang tidak mempunyai terminal kawalan. Keadaan switch ditentukan oleh voltan luaran atau keadaan semasa litar di mana switch disambungkan. Diode adalah contoh switch tersebut. Selain itu, diode kuasa. Diode kuasa ialah sejenis diode yang biasa digunakan dalam dita elektronik kuasa. Dan juga ciri-ciri diode kuasa ialah arus terbaik, voltan hadapan, arus lonjakan ke hadapan punca. Okay. Terima kasih untuk kepada Abang Ruben untuk memberi peluang untuk saya mententangkan tentang transistor kuasa. Pertama kali saya akan bincang tentang apa itu transistor kuasa. Peranti 3 terminal yang direka kuasa khusus untuk mengawal arus tinggi, penarafan voltan dan menangani sebilangan besar tahap kuasa dalam peranti atau litar adalah transistor kuasa. The klasifikasi transistor kuasa sertakan perkara tersebut. Yang pertama, transistor simpang bipolar, transistor kesan medan semikonduktor oksida logam, transistor haruan statik. Next. Okay. Saya akan bincang tentang transistor persimpangan bipolar. BJT adalah transistor persimpangan bipolar yang mampu menangani 2 polariti, lubang dan elektron. Ia dapat digunakan sebagai switch atau sebagai penguat dan juga dikenal sebagai alat kawalan arus. Next. Ciri-ciri BJT ialah ia mempunyai ukuran yang lebih besar sehingga arus maksimum dapat mengalir melaluinya. Voltan kerosakan adalah tinggi. Ia mempunyai keupayaan pengendalian arus dan daya tinggi yang lebih tinggi. Ia mempunyai penurunan voltan dalam keadaan yang lebih tinggi. Ia juga dikenali sebagai pengawal voltan, tidak memerlukan arus input, impedensi input yang tinggi.
Next. Kelebihan ialah keuntungan voltan tinggi, ketumputan arus tinggi besar. Keuntungan lebih jalur adalah besar. Kekurangannya kestabilan terma rendah, mengawal rumit, agak rumit. Voltan ke hadapan. Next. Okay, ini adalah transistor bipolar bertepat pintu. Ia digunakan sebagai switch elektronik, juga menggabungkan kecekapan tinggi dan peralihan. Ia juga digunakan dalam menukar penguat dalam sistem bunyi dan perindustrian kawalan. Seterusnya ialah kelebihannya. Saat mesin digunakan untuk mengelas, tahanan listriknya menjadi kecil sehingga dapat mengkonsumsi listrik besar. Kecepatan switching yang relatif cepat. Ukuran lebih ringkas atau kecil dan juga ampere yang dihasilkan lebih tinggi. Seterusnya, kelemahannya ialah harga lebih mahal. Teknologi IGBT membutuhkan aliran listrik terus-menerus sebesar 2 volt walaupun sedang tidak bekerja. Jadi teknologi IGBT tidak cocok untuk alat elektronik yang anda gunakan standby seperti switching. Speednya tidak terlalu cepat. Setelah ampere digerakkan, ampere yang dikeluarkan memiliki jeda waktu dan hitungan detik atau tidak langsung berubah. Seterusnya, transistor kesan medan semikonduktor oksida logam. Ciri-cirinya adalah dalam lita bersepadu logik CMOS, inspirasi input yang sangat tinggi. Bermaksud lita ini dapat menggunakan tahap daya yang sangat rendah dan ini bermaksud tahap integrasi yang tinggi dapat dicapai. Seterusnya, manfaatnya. MOSFET bertindak sebagai elemen lita pasif. Power MOSFET dapat digunakan untuk mengatur motor DC. MOSFET digunakan dalam reka bentuk lita pancing. Kelebihan MOSFET beroperasi pada kecekapan yang lebih besar pada voltan yang lebih rendah. Kekurangannya ialah MOSFET terdedah kepada kerosakan akibat cas elektrostatik kerana lapisan oksida nipis lebihan. Voltan menjadi MOSFET tidak stabil. Soalan lazim di MOSFET. Seterusnya saya akan memberikan metron untuk teruskan. Terima kasih. Teruskan. Ini bukan slide saya. Ini bukan slide saya. Yang ni ke? Ini pun bukan. Ni Bukan. Bukan. Okay. Apa itu transistor kuasa? Dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang tidak perlu untuk mengawal peralatan kuasa seperti periuk, besi pemetrian, dandang dan pemanas, pengangkutan, kelajuan motor dan lain-lain. Bantuan datang mudah reka bentuk radio amateur. Transistor pengatur kuasa. Memasang peralatan tersebut tidak sukar. Ia boleh menjadi peranti buatan sendiri yang pertama yang akan melaksanakan suhu tip fungsi kawalan pemetrian baru radio amateur. Perlu diingatkan bahawa stesen pemetrian siap dengan kawalan suhu dan ciri-ciri baik yang lain adalah lebih mahal daripada besi pemetrian yang mudah. Set minimum komponen membolehkan anda untuk membina transistor mudah kuasa pengatur ke titik pendawaian. Terdapat 3 jenis transistor iaitu penerus kuasa silikon yang dikenal sebagai CSR,
Selain itu, Swiss kawalan pintu GCS, yang last transistor tutup pintu. Next please. Terdapat 3 jenis transistor penerus kuasa silikon yang dikenali sebagai SCR. Ini adalah diagram dia. So, penerus penguasa silikon ialah peranti kawalan arus keadaan dalam pepejal 4 lapisan. Yang kedua, Swiss kawalan pintu yang dikenali sebagai GCS, iaitu peranti semikonduktor yang boleh ditukar daripada keadaan tidak konduktor atau mati kepada keadaan konduktor atau hidup dengan menggunakan nadi negatif pada terminalnya. Yang ketiga, transistor tutup pintu yang dikenali sebagai GTO, sejenis transistor khas iaitu peranti semikonduktor berkuasa tinggi. Ia dicipta oleh General Electric berbanding dengan transistor biasa. Ini adalah Swiss yang boleh dikawal sepenuhnya, yang boleh dihidupkan dan dimatikan oleh petunjuk ketiganya, petunjuk pintu. Perbezaan antara GTO dengan SCR, iaitu transistor tutup pintu dengan penerus penguasaan silikon. GTO ialah peranti PN 4 lapisan 3 terminal. Anode terdiri daripada N positif, jari yang tersebar ke lapisan P positif. Bagi penerus penguasaan silikon, SCR juga merupakan peranti PN 4 lapisan 3 terminal. Walau bagaimanapun, anode hanya terdiri daripada lapisan P positif. Ini adalah perbezaan struktur asas antara kedua-duanya. Yang kedua, litar pertukaran tidak diperlukan oleh litar pertukaran tidak diperlukan dan ia boleh digunakan melebihi aplikasi 1 KZ. Keperluan litar ganti yang besar dan lebih mahal menghadkan penggunaan sehingga kira-kira 1 KHz bagi penerus penguasaan silikon. Yang ketiga, bagi transistor tutup pintu, keupayaan menyekat voltan terbalik adalah kurang berbanding dengan SCR. Ia biasanya 20 hingga 30 volt. Bagi penerus penguasaan silikon, SCR, keupayaan menyekat voltan terbalik adalah lebih tinggi daripada GTO. Yang terakhir, bagi transistor tutup pintu, oleh kerana struktur berbilang lapisan, nilai arus pengecut lebih tinggi. Bagi SCR, penerus penguasaan silikon, arus pencetus pintu adalah agak rendah. Itu saja. Terima kasih.